Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kembali kita ke sesi pengajaran pada hari ini yang mana kita akan belajar tingkatan 2 pemfaktoran dan pecahan algebra. Baik, untuk hari ini cikgu akan fokus kepada pemfaktoran. Okey, 2.2 pemfaktoran. Baik, pemfaktoran ni anak-anak ada beberapa kategori. Jadi, kalau anak-anak ada buku tuntas cemerlang tingkatan 2, perhatikan pemfaktoran ni ada 3, iaitu yang pertama, pemfaktoran yang melibatkan 2 sebutan atau lebih tetapi mempunyai sebutan yang sama. Okey, untuk yang nombor 2, pemfaktoran untuk kuasa 2. Dan yang ketiga, pemfaktoran bagi 3 pecahan algebra yang melibatkan 3 peringkat. Baik, tak apa. Kita tengok satu-satu dulu. Nanti pening pula. Okey, kita tengok yang pertama. Faktorkan setiap ungkapan yang berikut. Perhatikan, A18P tolak 12. Okey, di sini ada 2 sebutan. Yang pertama adalah 18P. Yang kedua adalah negatif 12. Jadi ada 2. Jadi daripada 2 sebutan ini, kita perhatikan, ada tak mereka mempunyai satu sebutan yang sama? Okey? Maksudnya, adakah mereka boleh dibahagi dengan nombor yang sama? Okey, jadi cikgu tengok dekat sini, 18P tolak 12, boleh tak mereka dibahagi dengan suatu nombor yang sama? Okey, kalau dia kedua-duanya nombor genap, maka dia boleh dibagi 2. 18 bagi 2 adalah 9. P itu ditulis saja, tolak. 12 bagi 2 adalah 6. Sekarang 9P tolak 6, adakah mereka masih boleh dibagi dengan nombor yang sama? Okey, mereka boleh dibagi dengan nombor 3. Maka kita bagi 3 lah. 9P, 9 bagi 3, 3. P itu tuliskan saja, tolak. 6 bagi 3 adalah 2. Okey, jadi 3P tolak 2. Adakah mereka masih boleh dibahagi dengan nombor yang sama? Tidak boleh. Okey, jika tidak boleh, maka berhenti. Berhenti. Apa yang jawapannya? Seterusnya, jawapannya adalah yang di sebelah sini kita darab. 2 darab 3, jawapannya adalah 6. Okey, apa jadi dengan yang di bawah ini? Ini letak saja kurungan. Tulis 6 dalam kurungan 3P tolak 2. Tara! Jadi itu adalah jawapannya. Okey, mudah kan? Okey, cikgu terlupa nak beritahu kepada anak-anak tadi. Apa maksud pemfaktoran? Pemfaktoran itu tadi adalah kita mengecilkan dia dalam bentuk yang ringkas. Sebelum ini kita dah belajar apa itu kembangan, betul tak anak-anak? Jadi, kembangan dan pemfaktoran itu adalah sesuatu yang berlawanan. Maksudnya sebelum ini, kita kembangkan 6 dalam kurungan 3P tolak 2. Jadi, 18P tolak 12. Sekarang, 18P tolak 12 ni, kita nak ringkaskan dia. Jadi, dia akan jadi 6 dalam kurungan 3P tolak 2. Itu adalah pemfaktoran. Harap anak-anak jelaslah. Okey, jadi ada beberapa soalan lagi. Cikgu akan terangkan. Okey, cikgu akan pilih E lah soalan yang terakhir. Okey, jadi cikgu tengok. E, 35XY tolak 15X. Okey, ini adalah sebutan yang pertama. Ini adalah sebutan yang kedua. Okey, jadi kita tulis 35XY tolak 15X. Okey, adakah mereka boleh dibahagi dengan nombor yang sama? 35, 15. Of course, dia boleh dibagi dengan 5. 35 bagi 5, 7. XY tolak 15 bahagi 5, 3X. Okey, ada tak mereka boleh dibahagi dengan huruf atau nombor yang sama? X. Okey, betul. Jadi, X. 7XY bagi X. Jadi kita dah buang X. Tinggal 7Y sahaja. Tolak 3X bahagi X. Jadi tinggal 3 sahaja. Adakah mereka boleh dibahagi dengan nombor yang sama? Maka tidak boleh lagi kan? Jadi berhenti.
Jadi apa yang kita perlu buat adalah yang di tepi ni kita darabkan. 5 darab X, 5X. Okey, apa yang terjadi dekat sebelah sini? Salin, letak dalam kurungan. 7Y tolak 3. Okey, jadi itu adalah jawapannya. Mudah kan anak-anak? Jadi dia tidaklah sesukar yang kita jangka. Okey, jadi ini adalah yang pertama. Cikgu cakap tadi kita kena cari adakah mereka boleh dibahagi dengan nombor yang sama. Okey, itu pemfaktoran yang pertama. Pemfaktoran yang kedua, Tara. Okey, ini adalah pemfaktoran yang kedua. Perhatikan, semua nombor-nombor ini ada 2 sebutan kan? Okey, tengok 9. Yang ini 4M kuasa 2. Okey, ini adalah tolak. Sebelah sini tolak. Ini tolak. Ini tolak. Ini tolak. Okey, tolak. Di luar tolak. Tolak. Semua tolak. Okey, jadi yang seterusnya adalah pemfaktoran untuk pecahan algebra, nombor algebra yang boleh dikuasa 2 kan. Okey, yang boleh dipunca kuasa 2 kan. Kejap ya. Okey. Jadi yang boleh dikuasa 2 kan. Cikgu padam dulu supaya nampak lebih jelas. Okey, apa itu? Mungkin masih lagi kurang mahir. Okey, kita tengok yang ini. Dia begini. Contohnya, X kuasa 2 tolak 49. Perhatikan, yang di sini memang operasi tolak. Dan sebutan yang ini, yang sebelah kiri dan sebutan yang sebelah kanan ini, kedua-duanya adalah boleh dipunca kuasa 2 kan. Ataupun kita panggil dia sebagai kuasa 2 sempurna. Maksudnya kuasa 2 sempurna ini, nombor itu boleh dipunca kuasa 2 kan dengan tepat. Maka A kuasa 2 dipunca kuasa 2 akan dapat jawapan A. Jadi kalau situasi begini, dia akan jadi jawapan dia dalam 2 kurungan. Yang ini A kuasa 2 akan jadi A. Sebelah sini A. Tolak akan jadi 1 tolak, 1 tambah. 49 punca kuasa 2 bagi 49 adalah 7. Begitu. Okey. Jadi, contoh yang berikutnya. Okey, mungkin 9 tolak Y kuasa 2. Okey. Jadi, tengok. Sebelah kiri 9. Dia adalah kuasa 2 sempurna. Boleh dipunca kuasa 2 kan? Okey, sebelah kanan pula Y kuasa 2. Dia juga boleh dipunca kuasa 2 kan? Jadi, apakah jawapannya? Dia akan jadi 2 kurungan. Okey. Kurungan yang pertama, punca kuasa 2 bagi 9, 3, 3. Tolak, 1 tolak, 1 tambah. Y kuasa 2, 1Y, 1Y. Itu adalah jawapannya. Mudah kan anak-anak? Okey. Jadi, cikgu akan padam. Supaya kita ada ruang yang cukup besar untuk buat latihan. Okey, tak apa. Okey, tengok. 9 tolak 4M kuasa 2. Okey, kita tengok yang pertama. 9 boleh dipunca kuasa 2 kan? Jadi 3. 4M kuasa 2 boleh dipunca kuasa 2 kan? Okey, jadi ada 2 kurungan. 9, 3 darab 3. Tolak, 1 tolak, 1 tambah. 4, 2, 2. M kuasa 2, M. Wow. Mudah kan? Okey. Jadi, mungkin kita akan tengok D. Okey, untuk D. Tengok. Dia tolak. Jadi, ada 2 kurungan. Okey. Selepas itu, punca kuasa 2 bagi 100, 10, 10. X kuasa 2, X. Okey, tolak. 1 tolak, 1 tambah. 36
punca kuasa 2-nya adalah 6. Begitu saja. Okey? Jadi, mudah kan? Jadi, untuk soalan A, D, cikgu dah bincang. Soalan B lebih kurang sama. Anda boleh buat sendiri. Baik. Untuk soalan yang lain itu, cikgu akan bimbing. Baik, kita tengok soalan C. Soalan C ni, kalau anak-anak tengok 18 dengan 98, dia bukanlah punca kuasa 2 sempurna. Jadi kalau dia bukan kuasa 2 sempurna, kita kena tengok tadi. Pemfaktoran yang pertama tadi, dia ada beritahu kan? 18 dengan 98 ni masih boleh dibagi 2, betul tak? Jadi, kita buat dulu. Kalau dia masih boleh dibahagi, kita bagilah dulu. Boleh bagi 2. 18 bagi 2, 9. Tolak. 98 bagi 2, 49. Pi kuasa 2. Betul? Jadi, yang ini kita dah dapat 2 kurungan 9 tolak 49 pi kuasa 2. Okey. Tetapi anak-anak, jangan lupa 9 tolak 49 pi kuasa 2 itu masih lagi boleh difaktorkan. Jadi, dia akan jadi 2. Yang ini adalah 9 adalah kuasa 2 sempurna. Maksudnya mereka boleh dipunca kuasa 2. 49 ini juga adalah kuasa 2 sempurna. Pi kuasa 2 itu adalah kuasa 2 sempurna. Jadi jawapan dia automatik dia akan jadi 2 kurungan. Betul. Okey, 9. Punca kuasa 2 bagi 9. 3. Ini 3. Sebelah sini tolak. Ini 1 tolak. 1 tambah. 49 punca kuasa 2, 7. Ini sebelah sini 7. Pi kuasa 2. Pi. Tada! Selesai. Okey? Jadi, mudah kan? Jadi, semua itu jangan disusah-susahkan lah. Sebenarnya dia boleh diselesaikan. Okey? Jadi, untuk soalan C tu tadi, dia sama macam soalan E. Soalan E pun sama. Kena bahagi 2 dululah. Okey, baru dapat. Okey, untuk soalan F, G dengan H, soalan dia ni sama. Okey, kaedah penyelesaian dia tu sama. Jadi cikgu akan guna H lah. Sebab F pun dah tak nampak dah apa cikgu dah tulis kat situ kan. Jadi kita tengok H. Untuk H ini pula anak-anak, tengok dia dalam kurungan 3Q tolak 2. Kurungan. Tutup kurungan kuasa 2. Lepas itu ada tolak. Ada tolak kan? Lepas itu ada kuasa 2 sempurna lagi dekat belakang. Okey. Jadi yang ini 3Q tolak 2. Kan dia ada 2 kurungan kan? Okey, tolak 2. Okey, tak apa. Cikgu buat dulu kuasa 2. Tolak. Ni 225 ini. 225 kita punca kuasa 2 kan? Punca kuasa 2 bagi 225 adalah 15. Okey. 15. Jadi 15 kuasa 2. Okey. Seterusnya, yang ini ada 2 kurungan kan? 3Q tolak 2. Tutup kurungan. Yang ini 3Q tolak 2. Tahu kenapa? Sebab okey, dia tak ni. Cikgu terpaksa padam sebab tak cukup ruang untuk cikgu tulis sebelah. Okey, cikgu buat sini ya. Okey, cikgu buat sini. 3Q tolak 2. Okey, ini kurungan yang pertama. Ini 3Q tolak 2. Itu kurungan yang kedua. Okey. Tetapi ini tolak 15. Betul tak? Tolak 15. Jadi, cikgu tulis ni. Tolak 15 ini. Satu ini tolak 15. Sebelah sini tambah 15. Kenapa satu tolak satu tambah, cikgu? Tak ingat ke apa yang kita buat dekat sebelah sini? Ini. Satu tolak, satu tambah, satu tolak, satu tambah kan? Boleh tolak dulu ke tambah dulu ke tak apa. Janji satu tolak, satu tambah. Okey. Seterusnya, apa yang perlu dibuat?
Okey, tengok ni. Negatif 2 tolak 15. Yang ini kita kena selesaikan. Jadi negatif 17 kan? Yang ini kita tulis saja 3Q. 3Q tolak 17. Yang ini pula 3Q. Yang ini yang kita kena buat tukar ni. Negatif 2 tambah 15. Jadi jawapannya tambah 13. Tambah 13. Alright, jadi untuk FGH langkah kerjanya sama. Jadi anak-anak kena cuba dulu supaya nanti dalam sesi tutorial kita boleh detailkan lagi apa masalah yang anak-anak hadapi. Okey, kalau kita tak cuba, kita tak akan dapat pelajari sesuatu. Okey, jadi mesti cuba, wajib Baik, untuk nombor 3, faktorkan setiap ungkapan yang berikut. Semua ni sama, tapi dia mempunyai situasi yang berbeza. Kalau yang nombor 2 ini tadi, cikgu kata kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna. Pemfaktoran untuk kuasa 2 sempurna. Untuk yang nombor 1 ni tadi, dia ada sama sama nombor lah ataupun sama faktor lah. Okey, maksudnya dia boleh dibagi dengan yang sama. Untuk yang ketiga ini, anak-anak perhatikan. Okey, untuk A itu M kuasa 2 tolak 10M tambah 24. Untuk B, X kuasa 2 tolak 6X tolak 27. Dia semua ini disusun dalam bentuk begini. Dalam bentuk okey, cikgu tukar warna supaya okey. Dia disusun dalam A X kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey. Jadi jangan pening kepala apa pula X ni keluar dengan B dengan A. Okey ni. A, B dan C ni adalah nombor. Contohnya 2. A tu 2, B tu 3, okey, C tu 4. Contoh begitu. X kuasa 2 ini X kuasa 2. Yang ini X saja. Yang ini tidak ada X. Maksudnya X kuasa kosong. Maksudnya daripada X kuasa 2, X kuasa 1, X kuasa kosong. Okey? Dia disusun begini. Jadi untuk A tu tengok, perhatikan A, kita enlarge. M kuasa 2. Lepas tu M. Lepas tu tidak ada M. Okey, untuk B, X kuasa 2. Lepas tu X. Lepas tu tidak ada X. Okey. Untuk yang itu, kita akan menggunakan kaedah pemfaktoran. Pemfaktoran darab. Darab. Ini darab. Macam tu darab kan? Macam ni kita buat darab kan? Darab. Lepas tu tambah. Darab. Tambah. Okey. Jadi, apa yang darab itu? Dekat sini adalah A. Dekat sini adalah C. Dekat sini adalah B. Okay. Ikut cikgu. Tulis semula. Dekat sini A. Dekat sini C. Dekat sini B. Okey. A itu, yang ini tadi kan kita buat darab kan? Darab. Jadi apa darab apa akan jadi A. A tulis dulu. A. Ini A. M kuasa 2. Okey, ini B. Negatif 10M. Ini C. Tambah 24. Okey, itu. Okey, sudah selesai yang itu. Sekarang apa darab apa akan jadi M kuasa 2? Of course lah. M darab dengan M. Betul tak? Okey, dekat C ni. Dekat C ni kita boleh ubah ikut keperluan ya. Ikut keperluan. Kita bagi contoh supaya anak-anak fahamlah. Okey. Apa darab apa akan jadi 24? Boleh jadi 6 darab 4. Betul tak? Boleh jadi 2 darab 12. Betul tak? Boleh jadi 1 darab 24. Okey. Dekat bahagian C ni kita akan ubah ikut kesesuaian nanti. Kalau kita dah buat silap, kita tukar lagi. Okey, ini cuba jaya lah, kaedah cuba jaya. Okey, kita buat 64 dulu. M
darab dengan 4, jawapan dia adalah 4M. Yang ini M darab dengan 6, dia akan jadi 6M. Betul? Okey. Sekarang, dekat bahagian hujung ini kan tambah. 6 tambah 4, 10. Betul? Tapi dekat sini dia negatif. Maka ini adalah negatif. Negatif 6 tambah negatif 4. Jawapannya adalah negatif 10. Oh, betul ni. Okey, betul dekat sini. Jadi, sebelah sini, anak-anak perhatikan ya. Sebelah sini adalah negatif. Nampak yang warna hijau tu yang bergerak? Negatif. Maka, sebelah tengah ini dia adalah negatif juga. Okey, cuba tengok. Negatif 6 darab negatif 4. Adakah dia positif 24? Yes. Okey, jadi apakah jawapan kepada pemfaktoran ini? Inilah jawapan dia sayang. M tolak 6. M tolak 4. Okey, jadi jawapan dia adalah M tolak 6. M tolak 4. Tara! Mudah kan? Jadi, soalan B lebih kurang sama. Anak-anak sila cuba dan kita akan berjumpa kembali dalam sesi tutorial.